Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Syauqi bin Mak Zawawi. Nombor metrik saya C18A0188. Dengan rendah hati dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel penilai, ahli grup serta kawan-kawan seperjuangan yang lain. Okey, pada hari ini saya ingin merumuskan atau membincangkan apa yang saya faham, iaitu sebagai seorang graduasi dalam bidang sastra, bagaimana anda boleh memberi sumbangan untuk memastikan bidang ini terus relevan dalam masyarakat Melayu, iaitu dengan menjadikan sastra serta sastra sebagai alat perniagaan graduasi. Sastra elektronik dan sastra digital adalah sesuatu perkara yang sama. Hal ini kerana genre sastra merangkumi karya yang dibuat secara eksklusif pada dan untuk perhati digital seperti komputer, tablet dan telefon bimbit. Okay, karya-karya sastra elektronik dapat didefinisikan sebagai konklusif yang estetika sastra muncul di perhitungan. Okay, karya yang hanya dapat ada di ruang yang dikembangkan seperti ditulis, dikodkan di ruang digital. Ini bermaksud bahawa tulisan-tulisan ini tidak dapat dicetak dengan mudah atau tidak dapat dicetak sama sekali kerana unsur-unsur yang penting untuk teks tidak dapat dibawa ke visi yang dicetak. Okey, sesungguhnya ialah mendigitalkan sastra. Okey, sebagai seorang graduasi sastra, dia terdedah kepada dunia teknologi. Hal ini kerana memudahkan karya-karya dihasilkan secara digital. Okey, subjek multimedia ataupun subjek teknik persembahan visual digunakan serta asas multimedia. Sesungguhnya ialah berkaitan dengan sastra analog kepada sastra digital. Ia juga boleh digunakan kerana dia dibentukkan dalam bentuk drama, filem serta permainan. Seperti contoh, kita dapat lihat Rancau Sebagai Jalan, iaitu Shah Nur Ahmad, dan iaitu arahan Datuk Haji Jamil Sulong pada tahun 1983. Selain itu, industri dan graduasi, iaitu penerimaan masyarakat terhadap teknologi menyebabkan drama, filem dan permainan video menjadi salah satu aspek penting. Hal ini kerana graduasi yang mempunyai kemahiran dalam teknologi menjadikan rebutan industri, iaitu sebagai penulis skrip. Selain itu ialah filem Upin dan Ipin. Sebagai contohnya, filem Upin dan Ipin, Persiapan Tunggal, Mak Jenim, Tanggang, Bawang Merah, Bawang Putih, Nujum Pak Belalang, Singapura Dilanggar Todak. Okey, semua itu adalah cerita-cerita rakyat terdahulu yang dijadikan drama supaya ia dapat memudahkan para masyarakat faham dengan lebih jelas dan terperinci. Okey, seterusnya berkaitan dengan bidang sastra sebagai alat perniagaan graduasi, iaitu sebagai graduasi, pelajar graduasi kita perlu pandai menulis skrip. Hal ini kerana graduasi yang mahir dalam penulisan skrip mampu menjadi rebutan kepada para industri, dan graduasi juga yang berfikiran secara kreatif terhadap sastra perlu menunjukkan diri, dan graduasi yang pandai melihat sastra sebagai kejayaan untuk mereka capai selepas mereka graduasi. Sesungguhnya sebagai graduasi juga perlu mahir dalam bidang teknologi. Hal ini kerana ia perlu memahami konsep digital dengan baik dan pandai mengetengahkan kemahiran teknologi bagi tujuan penyampaian sastra dalam industri. Okey, sebagai contohnya ialah kita dapat melagukan cerita rakyat ke dalam bentuk lirik lagu supaya para kanak-kanak boleh mendengar dengan mudah dan faham akan jalan cerita itu melalui lirik lagu yang dibuat oleh graduasi. Okey, sesungguhnya ialah penerimaan masyarakat terhadap sastra. Hal ini kerana kecenderungan masyarakat sekarang yang lebih menghabiskan masa dengan teknologi
dan masyarakat yang mempunyai minat terhadap kritikan filem, drama dan lain-lain lagi. Sesungguhnya ialah masyarakat yang minat terhadap permainan video yang mempunyai unsur sastera, seperti kita dapat lihat pada dunia teknologi sekarang, iaitu berkaitan dengan gaming yang sangat popular, seperti kita dapat tengok seperti Mobile Legend, kerana dalam game Mobile Legend ini kebanyakan hero yang digunakan daripada cerita rakyat seperti Padang, dan ada nama yang seakan-akan sama dengan cerita rakyat yang dikemukakan. Okey, secara rumusnya sebagai seorang generasi dalam bidang sastra, kita perlu menunjukkan diri agar kita dapat memberi sumbangan dalam bidang sastra kepada masyarakat, supaya ia menjadi sebagai alat memudahkan masyarakat faham akan cerita rakyat dan cerita-cerita legenda yang berlaku pada zaman nenek moyang kita lagi. Dan kita juga dapat menambahkan lagi ilmu kita dalam bidang pendidikan, dan dapat berkongsi kepada para masyarakat apakah kelebihan dalam dunia sastra pada masa kini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan saya ingin menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Izzati binti Abdul Hamid, bernama matrik C18E0061. Sebagai seorang graduan dalam bidang sastra, antara sumbangan yang boleh dilakukan bagi memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dengan mendigitalkan sastra ke arah penghasilan filem pendek. Seperti yang kita tahu, teknologi bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Hal ini kerana setiap perkara yang dilakukan pasti memerlukan penggunaan teknologi seperti dalam pendidikan, komunikasi, dan teknologi juga merupakan suatu hiburan. Di saat negara semakin maju, sedikit sebanyak kepentingan sastra semakin dilupakan, sehinggakan pelajar yang mengambil bidang ini kebanyakannya daripada pelajar yang lemah. Malah, kebanyakan masyarakat juga tidak tahu peluang pekerjaan apakah yang bersesuaian dengan bidang sastra. Seperti yang kita tahu, masyarakat kini kurang berminat dengan aktiviti membaca. Remaja terutamanya lebih tertarik kepada sesuatu yang jelas seperti menonton video berbanding sesuatu yang perlu berfikir. Oleh itu, dengan mengaplikasikan sastra dalam penghasilan video pendek dapat menarik minat khalayak. Di samping memberikan hiburan, masyarakat juga dapat menikmati baik-baik kata yang indah dan sedikit sebanyak dapat mengasah minda mereka dalam pengolahan kata. Seperti cerita yang menarik minat ramai berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, hasil karya Buya Hamka dan diadaptasikan oleh pengarah Sunil Soraya. Filem ini telah mendapat sambutan ramai, malahan bahasa yang digunakan juga sangat indah. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tenang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam?
Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah. Kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Berdasarkan video sebentar tadi, jelaslah bahawa penghasilan filem pendek dengan mengaplikasikan sastra dapat menarik minat masyarakat serta mampu mengangkat sastra dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang ketiga iaitu pendigitalan sastra dalam industri kreatif. Seperti sedia maklum, e-buku makin menangkap pasaran halayak pembacanya kerana naskah digitalnya yang mudah didapati, disimpan dan diakses. Sastra menjadi semakin relevan kerana mampu menyumbang dalam ruangan permintaan tersebut. Oleh itu, pengisian sastra dalam teknologi amat penting bagi memberikan ruang yang adil dan saksama bagi pengkarya dan pembaca bagi dalam pengenalan dunia e-buku. Di Malaysia sendiri, pengenalan sistem e-buku sudah sedikit sebanyak merubah lanskap pembaca. Seperti laman sesawang e-Central yang merupakan antara platform yang menyediakan khidmat jualan e-buku dalam pasaran tempatan. Selain e-buku juga, konsep pendigitalan sastra juga semakin mendapat tempat di ruangan awam masyarakat Malaysia. Kerana pendigitalan sastra kini sebenarnya sudah berlangsung lama dengan menampilkan bahan sastra dalam bentuk digital dan dipersembahkan dalam pelbagai media, teks, audio, visual, image, audio visual sama ada dalam laman rasmi, blog, aplikasi media, sosial, podcast dan sebagainya. Sebagai contoh, sastra yang bersifat prosa seperti cerita maupun esei dan puisi dapat dipersembahkan dalam bentuk audio, yakni podcast,
video, animasi dan filem. Sememangnya pendigitalan sastra amat menekankan tugas adaptasi iaitu peralihan wahana, yakni dalam suatu bentuk medium ke suatu bentuk medium yang lain. Secara tradisi, adaptasi tidaklah asing dalam dunia pengkaryaan kita. Filem Hang Tuah 1956 dan Langit Petang 1982 merupakan antara contoh filem adaptasi dari dua medium teks yang berbeza. Manakala contoh lain pula ialah siaran radio yang juga secara tradisi sudah menggunakan peralihan wahana teks sastra kepada audio. Dengan terjemahnya, beberapa rancangan siaran seperti Bunga Bangsa, Ruangan Cerpen, Ilham Cipta, Dari Pendengar untuk Pendengar dan beberapa lagi rancangan lain berkonsepkan. Antara kekuatan pendigitalan sastra dalam industri kreatif ialah ianya bersifat global, yang mana karyanya selalu dapat diakses oleh pengguna semua tanpa batasan. Maka dengan lebih banyak akses karya tersebut, lebih global karya tersebut. Lebih banyak karya tersebut diadaptasi, yakni dalam pelbagai medium dan versi, lebih global karya tersebut. Sebagai contoh, karya Cinderella merupakan sebuah kisah dongeng yang berasal dari Mesir Purba secara lisan, lalu ditulis di Itali pada tahun 1634, yang merupakan contoh tradisi yang menjadi kepunyaan semua budaya dan masyarakat kerana keberadaan globalnya yang menjadi pengetahuan semua. Pendigitalan sastra memperlihatkan impak sumbangan yang paling jelas dalam dunia industri kreatif. Pengadaptasian teks sastra kepada filem menyebabkan tumbuhnya banyak bentuk produksi. Produksi ini pula melibatkan pelbagai orang yang mempunyai kepakaran kraf tertentu, seperti tata rias, sinematografi, pencahayaan, busana, tata suara, reka bentuk, penulis lakon, layar dan sebagainya. Semuanya tertumpu untuk menghasilkan produk akhir. Pendigitalan sastra dalam industri kreatif bukan sahaja memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk mencari peluang pekerjaan, namun adaptasi dalam industri kreatif malah menyambung tempoh hayat sesebuah karya sastra tersebut. Sebagai contoh, karya klasik Indonesia yang terkenal iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1938 yang ditulis oleh tokoh sastrawan Indonesia yang terkenal iaitu Hamka, yang kerap kali diadaptasi manakala menjadi tumpuan dan rujukan masyarakat dan banyak kali diadaptasi ke dalam bentuk teater, sketsa dan filem. Secara ringkasnya, penjalinan usaha sama sastra dengan teknologi dan industri kreatif tidak mampu ditolak lagi. Kini, sastra, teknologi dan industri kreatif saling bergantung antara satu sama lain dalam usaha untuk memenuhi kehendak dan perubahan sosial manusia. Dalam hal ini, sastra dalam jalinan dan penyesuaian teknologi tetap mampu memberikan idea dan renungan untuk hidangan pemikiran masyarakat zaman sekarang. Sastra juga masih diperlukan sebagai bahan kandungan pilihan terbaik yang mampu membuka ruang industri kreatif untuk terus berkembang dalam peredaran zaman. Sesungguhnya, fenomena jalinan sastra teknologi ini menunjukkan betapa keterikatan sastra dengan teknologi akan menjadi lebih kuat. Namun, persoalannya, adakah kita bersedia untuk menerima bentuk-bentuk sastra yang baru sebagai juzuk estetika dan penghayatan sastra Malaysia? Sekian daripada saya, Ifah Yohanes binti Roslan, nombor matrik C18A0059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadirah binti Muhammad Rasid, biometrik C18A0069.
Menurut Hashim Awam 1987, kesusastraan didefinisikan sebagai ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sebagai sastra lisan dan yang ditulis pula disebut sebagai sastra tulisan. Tidak dinafikan bahawa bidang kesusastraan dilihat semakin diterima dalam kalangan masyarakat apabila hasil ciptaan sastra-sastrawan yang telah diiktiraf. Justru untuk memastikan bidang kesusastraan terus relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia, saya sebagai graduan bidang kesusastraan boleh menyumbang kepada penghasilan karya sastra mengikut perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin moden. Yang pertama adalah menyumbang input cerita atau naratif kepada syarikat penerbitan. Hal ini demikian kerana melalui pengalaman latihan industri praktikal yang dijalankan seperti di syarikat-syarikat penerbitan iaitu audio, visual dan media baru selama 6 bulan telah membantu saya sebagai bidang kesusastraan membantu untuk menyumbangkan idea dari segi plot penceritaan yang lebih tepat dan halus. Kerana pembelajaran melalui pelbagai genre teks-teks kesusastraan. Sumbangan idea plot cerita untuk membantu syarikat mengeluarkan filem, animasi atau media baru yang semakin berkembang pada hari ini. Contohnya watak-watak daripada cerita binatang, cerita kanak-kanak ataupun cerita-cerita lipolara dan hikayat yang boleh dijadikan drama TV atau karikatur. Selain itu, pengalaman saya sebagai graduan bidang kesusastraan yang telah membaca karya-karya daripada pelbagai genre boleh menggunakan potensi saya dalam mereka cipta skrip cerita-cerita baru untuk tontonan kanak-kanak ataupun dewasa. Yang kedua, penggunaan gaya bahasa indah dan mudah difahami dalam penulisan suatu karya. Awang Saraya 1993 menjelaskan bahawa penggunaan bahasa sastra membolehkan pembaca menghayati gaya bahasa individu seseorang pengarang. Karya sastra yang menggunakan laras bahasa klasik tidak sangat digemari oleh pembaca, khususnya golongan remaja, kerana gaya bahasa yang sukar difahami. Justru penggunaan bahasa yang pelbagai seperti bahasa yang mudah difahami, menghiburkan dan menyeronokkan namun tidak lari daripada maksud yang ingin disampaikan adalah aspek penting untuk karya sastra terus diangkat dalam masyarakat hari ini. Di samping dapat menikmati keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya tersebut. Contohnya, pengkarya Nisa Haji Harun sering menggunakan istilah sains dan teknologi dalam penulisan beliau menyebabkan remaja pada hari ini gemar membaca hasil karya penulis ini. Oleh itu, saya sebagai graduan bidang kesusastraan boleh menghasilkan karya-karya kesusastraan yang bersifatkan penggunaan gaya bahasa yang pelbagai dan menarik untuk menjadikan lebih menarik dan mempengaruhi mood pembaca terutamanya dalam masyarakat pada hari ini. Yang ketiga adalah melibatkan diri dengan program kesusastraan. Selain daripada menyumbang kepada penghasilan karya sastra mengikut cita rasa masyarakat pada hari ini, saya juga boleh menyumbang kepada pelibatan diri dalam program kesusastraan sebagai graduan bidang kesusastraan. Program seperti kursus penulisan karya sastra yang dianjurkan membantu saya untuk mengetahui pembacaan karya-karya sastra yang baik dan bagus. Dengan adanya kursus seperti ini, saya dapat membaca karya sastra dengan menggunakan daya kreativiti saya yang asli dan mempunyai idea yang tersendiri. Contohnya, program anjuran perkampungan yang dianjurkan oleh kerajaan seperti bengkel mengarang, cerpen, puisi dan pelbagai karya sastra yang lain juga membolehkan saya untuk menggunakan kemahiran saya dengan lebih baik sebagai graduan bidang kesusastraan untuk mempraktikkan penghasilan karya-karya sastra yang lebih mudah mendapat tempat di hati pembaca.
Kempen membaca secara besar-besaran juga merupakan program kesusastraan yang perlu saya melibatkan diri bagi memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Justru untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, memupuk minat membaca di dalam diri seseorang merupakan satu intensif yang bijak. Dengan wujudnya minat membaca, masyarakat dapat memperolehi perkataan yang baru dan indah sebutannya untuk menghasilkan karya sastra yang baik. Kempen seperti ini perlu dianjurkan dengan lebih kerap agar minat membaca dan minat terhadap karya sastra tidak akan hilang begitu sahaja. Melalui kempen seperti ini, masyarakat akan dapat melihat pelbagai jenis karya sastra yang telah dikarang oleh pengarang maupun sastrawan. Contohnya, kempen ini perlu dianjurkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali agar minat terhadap membaca dan juga minat terhadap karya sastra dapat dikembangkan dan diperluaskan dengan lebih pesat lagi. Salam sejahtera dah diucapkan kepada semua. Saya Intan Sazima Al-Puan Sarif, nombor matrik C18A0078. Sebagai graduan, untuk memastikan sastra relevan dengan masyarakat Melayu pada masa kini adalah dengan mengaplikasikan sastra dalam industri muzik. Masyarakat pada masa kini lebih gemar akan hiburan. Bagi memastikan sastra seiring dengan cita rasa masyarakat, maka sastra boleh diaplikasikan dalam bentuk industri muzik. Pada masa kini, lirik lagu kebanyakannya menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang salah. Ini akan menyelenyapkan keindahan gaya sastra dalam lirik lagu yang dipersembahkan. Penguasaan ilmu bahasa dan sastra dalam penulisan lirik lagu bermakna hanya melodi lagu yang diangkat dan nilai sastra Melayu diketepikan. Puan Hafsah Hassan, penulis lirik terkenal dalam ziarah getaran jiwa, irama lagu dan sastra. Beliau menyatakan bahawa penggunaan bahasa dan sastra amat penting dalam penghasilan lirik dan bukan hanya menumpukan kepada melodinya saja. Lirik yang menyimpang makna dan kurang nilai estetika akan menjadikan sesuatu lirik tersebut cacat. Penggunaan sastra dalam muzik mungkin sudah ada, namun ia hanya kepada lagu-lagu yang berunsurkan tradisional sahaja. Lirik-lirik lagu yang mempunyai ayat-ayat puitis serta mempunyai keindahan bahasanya tersendiri akan menjadikan wadah untuk membentuk pemikiran dan pembentukan masyarakat. Antara contoh-contoh lirik lagu yang menggunakan laras bahasa sastra yang betul dan dapat menyentuh hati masyarakat adalah seperti lagu daripada Abid G. Abe yang bertajuk Berita Kepada Kawan. Seterusnya adalah lagu daripada band Ladin. Kita boleh lihat lirik-liriknya yang mempunyai keindahan bahasa yang memerlukan kita memikir untuk mencari makna dalam lagu tersebut. Seterusnya adalah 7 nasihat daripada nyanyian Datuk Siti Nurhaliza. Anak pipit jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipilih.
berjaya mendadak jangan pastikan. Jika malu bertanya sesat jalan, biar lapar sehari asalkan kenyang bertahun. Biar berkerut dahi asalkan minda beralun. Kedua semua nasihat yang petua. Ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua, berlusuk dalam luar. Hormat tanpa bersua, walau darah sempua. Liga lain liga lain cara, ialah geliga dalam rasa media masa. Dahulu kerana lidah badan kan binasa, sekarang kerana mata cemari berbicara. Cara bicara yang keempat, semua telinga harus tekan. Nenek moyang yang nasihat majoriti ramai leka. Terlena dibuat di bidik dunia cereka. Hanyut dihempas ombak tinggi gah lubang mereka. 5. Usah dikira kanan kiri, cermin untuk diri. Kena hidup tiada siri, kena hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam lupakan kisah silam. Nilam usah disiram. Ku siram yang keenam, biar mekar dalam hati. Ingati putus surat dan tenaga urat besi. Korbannya bukan calan, tak hilang dimakan hari. Bajakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Bibir jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisah. Dulu turut balik, dulu diam sekarang celik.